Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar kekal di rumah, kekal sihat dan kekal bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Hari ini kita teruskan dengan subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Bersama saya hari ini Cikgu Syahrul. Baik, tema kita pada hari ini adalah elektrik dan keelektromagnetan. Bidang pembelajaran keelektromagnetan. Standard kandungan untuk hari ini adalah daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Kita lihat standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh menghuraikan kesan suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Melukis corak medan magnet paduan untuk menentukan arah tindakan daya pada konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Menghuraikan kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Menghuraikan prinsip kerja motor arus terus. Memerihalkan faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Kita lihat kepada kesan suatu konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Apabila konduktor pembawa arus diletakkan di dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Arah daya bergantung pada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Gambar rajah di bawah menunjukkan satu keadaan di mana satu konduktor yang mengalirkan arus berada dalam satu medan magnet kekal. Corak medan magnet paduan. Daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet, iaitu medan magnet daripada arus elektrik dalam konduktor dan medan magnet daripada magnet kekal. Dua medan magnet ini bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Corak medan lastik akan menunjukkan arah tindakan daya pada konduktor itu. Medan lastik. Rajah menunjukkan pembentukan medan lastik. Apa itu medan lastik? Medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Bagi konduktor pembawa arus, arah medan magnet ditentukan dengan betul genggaman tangan kanan. Ini pelajar telah belajar dalam subjek sains tingkatan 2 bab 7. Bagi magnet kekal, arah medan magnet sentiasa dari utara ke selatan. Kalau pelajar dapat lihat gambar rajah di bawah, gambar rajah pertama menunjukkan keadaan di mana satu konduktor yang mengalirkan arus berada dalam satu medan magnet. Gambar rajah kedua menunjukkan garisan medan magnet. Yang pertama, garisan yang hijau pelajar dapat lihat. Garisan yang hijau adalah garisan medan magnet yang terhasil daripada konduktor pembawa arus. Macam mana dapat arahnya macam ni? Maksudnya melawan arah jam, kita guna hukum genggaman tangan kanan. Dot ini membawa maksud arus mengalir mendekati mata pemerhati. Kemudian yang biru merujuk kepada medan magnet daripada magnet kekal. Kalau pelajar lihat di sini di bahagian atas, dan di bahagian bawah. Apa yang pelajar dapat lihat? Di bahagian bawah, kedua-dua medan magnet merujuk pada arah yang sama. Di bahagian atas, arah medan magnetnya bertentangan. Jadi apa berlaku? Disebabkan ada perbezaan arah
antara dua medan magnet itu, maka medan magnet daripada magnet kekal akan cenderung mengalir ke bawah. Okey. Kenapa mengalir ke bawah? Kerana di bahagian atas ada halangan. Okey. So, sekejap. Okey, saya padam sekejap. Okey. Jadi, yang gambar rajah ketiga ni lah dia punya medan lastik. Maksudnya gambar rajah akhir. Medan akhir. Okey. Macam mana ini terbentuk? Ini adalah hasil interaksi antara dua medan. Yang pertama, medan magnet daripada magnet kekal. Yang kedua, medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Okey. Dan kalau pelajar lihat di sini, memandangkan namanya adalah medan lastik. Okey, bila sebut lastik, dia umpama getah lah. Okey, apabila banyaknya getah di bawah, maka dia akan menolak konduktor tersebut ke atas. Maka inilah arah daya yang terhasil. Okey. Maksudnya di sini, apabila ada arus mengalir dalam konduktor ini, okey, tanpa kita kenakan daya luar, konduktor ini akan bergerak ke atas. Okey. Sebab apa bergerak ke atas? Sebab wujudnya daya tindak antara konduktor pembawa arus dan juga medan magnet kekal. Baik. Melukis corak medan lastik untuk menentukan arah tindakan daya pada konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, di sini saya berikan satu contoh. Okey, yang mana kita ada satu konduktor dan arusnya mengalir daripada hadapan ke belakang lah. Okey, kemudian konduktor tersebut berada dalam magnet kekal, utara dan selatan. Okey, sebelum itu, sebagai ulang kaji, ini adalah petua genggaman tangan kanan, okey, di mana ibu jari merujuk kepada arah arus dan jari empat jari yang lain merujuk kepada arah medan magnet. Okey, arah arus, okey, dan ini arah medan magnet. Mesti tangan kanan, okey. Okey, gambar rajah yang kedua merujuk kepada pandangan ke rata kertas. Okey, di sini kita ada dua cara melukis lah. Yang pertama dengan menggunakan simbol dot, yang kedua kita guna cross lah, pangkah. Okey, apa maksudnya? Okey, untuk ini, untuk pangkah membawa maksud arah arus masuk ataupun menjauhi mata pemerhati. Untuk dot, arah arus keluar ataupun mendekati mata pemerhati. Okey, kita tengok dalam keadaan sekarang. Okey, situasi kita yang sekarang. Katakanlah ini kita punya inilah kedudukan mata pemerhati. Okey, sebab sekarang pun kita pandang daripada sini, betul? Okey, apa yang pelajar dapat lihat? Pelajar dapat lihat arah arus menjauhi pemerhati, betul? Bila menjauhi pemerhati, maka kita akan guna lukisan cross. Okey, kita lukis macam ni. Baik. Seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita lukis magnet kekal. Okey, maaf lukisan buruk sikit. Okey. Okey, kita ada utara, selatan. Okey. Okey, ini step pertama, langkah pertama. Okey. Seterusnya kita kenal pasti arah medan magnet daripada daripada konduktor pembawa arus ni. Okey, saya guna warna lain. Okey. Macam mana nak kenal pasti? Okey, kita ambil tangan kanan kita. Okey, katakanlah sekarang ni mata saya. So, arus saya menjauhi mata saya. Okey, bukan mata pelajar, mata saya. Okey, ini mata saya. Arus menjauhi mata pelajar. Jadi, dari pandangan saya, arah medan magnet akan ikut arah jam. Okey, akan ikut arah jam. Kalau daripada pandangan pelajar, arus menjauhi mata pelajar. So, yang pelajar nampak belakang tangan lah. Ini yang maksudnya untuk memudahkan pelajar nak guna dot ataupun cross. Kalau arus mendekati mata pelajar, pelajar nampak dot. Okey. Kalau menjauhi mata pelajar, pelajar nampak di belakang tangan ni cross. Okey.
Bila menjauhi mata pelajar, ini adalah arah medan magnet yang terhasil, iaitu arah jam. Okey. Jadi saya lukis arah jam lah. Okey. Okey, sekejap Okey. Kita lukis. Buat arah dia. Okey. Lukis dia. Okey. Lagi satu, pastikan garisan medan magnet ni tidak bersilang. Okey, itu satu. Okey. Kemudian kita pergi langkah kedua. Langkah kedua, kita kena pasti arah yang dihasilkan oleh medan magnet daripada magnet kekal sentiasa utara ke selatan. Lukis je. Buat je dahulu. Okey. Ini belum kita punya medan lastik lagi. Ini baru kita punya lakaran awal. Okey. Lukis je berapa banyak pelajar suka. Okey. Kemudian, pelajar lihat di sini. Okey. Pelajar lihat di sini. Di bahagian atas. Ini yang paling penting. Pelajar lihat garisan warna hijau dan biru dia adalah sama ataupun selari lah. Okay. Di bahagian bawah garisannya bertentangan. Okay. Kemudian buat satu lukisan yang baru. Lukis cantik-cantik. Utara, selatan. Okay. Kita guna pangkah. Okay. Disebabkan garisan selari di bahagian atas, maka maka medan magnet, garisan medan magnet akan cenderung ke bahagian atas. Okey. Di bahagian bawah ada tak? Masih ada, cuma dia lemah lah. Lemah lah maksudnya kenapa lemah? Sebab ada satu halangan daripada medan magnet. Okey. So inilah kita punya medan lastik. Baik. So, bila medan lastik kita macam ni, ke mana arah daya kita? Okey, kita lihat disebabkan banyaknya medan magnet di bahagian atas, maka dia akan menolak kita punya konduktor ke bawah. So, inilah arah daya. Jadi, daya bertindak ke atas konduktor ini akan menyebabkan dayanya ke bawah. Konduktor tu akan bergerak ke bawah. Okey. Seterusnya. Petua tangan kiri Fleming. Okey. Arah daya pada konduktor pembawa arus juga boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey. Tadi kita guna petua genggaman tangan kanan. Okey, untuk kali ini selain daripada kita melukis medan lastik, okey, cara ringkas ataupun cara mudah nak tentukan arah daya, okey, kita guna petua tangan kiri Fleming. Okey. Kalau pelajar lihat di sini, ibu jari merujuk kepada daya, okey. Jari telunjuk merujuk kepada arah medan magnet, okey. Jari tengah menunjuk kepada arah arus, okey. Biasanya saya akan guna konsep FBI. Okay, apa itu FBI? FBI arah daya, B arah medan magnet, I arah arus. So, kalau pelajar lihat di sini, okay, dalam keadaan ini arah arus. So, kita letak siap-siap I kita macam ni. Okay, tangan kiri ya, ini I kita. So, ini arah I kita. B kita, medan magnet kekal, utara ke selatan. So, ini arah B kita. So, samalah ini arah B kita, arah arus. Maka daya yang terhasil ke atas. Okey, itu cara mudah lah. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, yang pertama, magnitude arus. Daya bertambah apabila magnitude arus bertambah. Okey, kekuatan medan magnet. Okey, daya bertambah apabila kekuatan medan magnet bertambah. Okey, ini pelajar kena ingat. Okey, kesan peningkatan arus dan kekuatan medan magnet pada daya boleh diperhatikan daripada ketinggian ayunan sesuatu bingkai kuprum seperti yang ditunjukkan dalam rajah sebelah. Okey. So, kita lihat yang pertama kita ada dua keadaan. Okey. Perhatikan dua keadaan ini dahulu. Okey. Kita ada arus 1 dan arus 2. Okey.
di sini dinyatakan arus 2 lebih besar berbanding arus 1. Okey, daripada faktor yang kita belajar tadi, apabila arus bertambah, okey, apabila arus tinggi, apa berlaku pada daya? Daya yang terhasil lebih tinggi. So, pelajar dapat lihat ketinggian ayunan untuk gambar rajah 1 dan 2, okey. Pelajar dapat lihat ketinggian ayunan untuk gambar rajah 2 lebih tinggi daripada gambar rajah 1. Kerana apa? Kerana arus 2 lebih tinggi daripada arus 1. Okey, sekarang kita lihat gambar rajah 3. Antara gambar rajah 1 dan gambar rajah 3, dia menggunakan arus yang sama. Ini I1, I1. Maksudnya magnitude arusnya sama. Tapi apa yang berbeza? Pelajar lihat di sini, kedudukan magnet. Okey. Yang ini jarak magnetnya lebih jauh dan yang ini lebih dekat. Okey. Kutub-kutub magnet lebih rapat. Okey. Medan magnet lebih kuat. Okey, apabila kutub magnet lebih rapat dengan konduktor, maka medan magnet yang terhasil lebih kuat. Okey, kita dah belajar bila B adalah medan magnet. Bila B bertambah, apa berlaku pada daya yang terhasil? Sorry, ini bukan D, ini F. Maafkan saya. Okey, apa berlaku pada daya yang terhasil? Lebih tinggi. Maka dia punya ketinggian ni pun lebih tinggi berbanding gambar rajah 1. So, kita ada dua faktor lah. Faktor yang pertama adalah magnitude arus. Okey, arus. Yang kedua, kekuatan medan magnet. Rajah menunjukkan satu cara lain untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, jarak yang dilalui D oleh konduktor mewakili magnitude daya itu. Semakin besar daya, semakin jauh jarak gerakan konduktor. Maksudnya kalau pelajar lihat di sini, konduktor ni apabila ada aliran arus dalam landasan, so dia akan mengalir melalui konduktor, okey, dan ke sana, dan kita ada magnet kekal, maka akan terhasilnya daya tindak. Okey, dan daya ini akan menolaklah, akan menyebabkan konduktor kita bergerak. Okey, semakin besar D, semakin besar D, apabila D semakin besar, itu merujuk kepada daya yang terhasil lebih besar lah. Okey. Kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey. Rajah 4.1 menunjukkan pasangan daya yang bertindak pada bahagian A, B dan C D gegelung pembawa arus. Kita ada bahagian A, B dan bahagian C, D. Rajah 4.11 menunjukkan interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet kekal. So, ada dua keadaan lah. Ini adalah sisi AB. Okey. Kalau pelajar lihat daripada pemerhatian kita, untuk AB arus, ini kan pemerhati kita, ini kita pemerhati daripada sini. So, arus menjauhi. So, dia akan guna cross. Untuk bahagian CD, arus mendekati. So, dia akan guna dot. Okey. Okey, dapatlah dua medan magnet lah. Warna hijau medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Yang biru adalah medan magnet dari medan magnet kekal. Kalau pelajar lihat di sini, kita bulatkan arah yang sama. Okey, kalau untuk AB, bahagian bawah sama. Untuk bahagian CD, bahagian atasnya sama. Okey. Dan apa berlaku? Kesannya, daripada utara, garisan medan magnet cenderung ke bahagian atas lah. Kenapa cenderung ke bahagian atas? Sebab arah yang sama. Ke bawah ni ada arah yang menentang. Maka dia akan cuba naik ke atas. Dan sampai ke sini dia akan pergi ke bawah. Kerana di bahagian AB, bahagian bawah yang sama. Kesannya kita dapat lihat di bahagian ini banyaknya garisan medan magnet, betul. Di bahagian ini banyaknya medan magnet. Kesannya untuk bahagian AB dia akan tolak ke atas, untuk bahagian CD akan tolak ke bawah. Okey, rajah 4.12 menunjukkan medan lastik yang menghasilkan daya bertindak pada bahagian gegelung AB dan CD masing-masing. Pasangan daya ini memutarkan gegelung itu. Okey, kesan dia menyebabkan
gegelung itu berputar lah. Sama juga ini bila pergi ke sana, dia akan terus berputar kerana arahnya sama. Okey, motor arus terus. Okey. Peralatan elektrik yang kecil seperti pengisar, pengadu makanan, mainan kanak-kanak dan gerudi mudah alih mempunyai motor arus terus yang kecil. Motor arus terus yang besar pula terdapat di dalam mesin seperti kenderaan elektrik, lift dan penggelik di kilang. Motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik menggunakan kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, kalau pelajar lihat, kalau pergi ke slide sebelum ni, inilah kita punya gegelung lah. Okey, kesan dia tindak balas antara magnet daripada magnet kekal dan magnet daripada arus pembawa arus menyebabkan gegelung ini berputar. Okey, dan pelajar perlu ingat bahawa motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okey, prinsip kerja motor arus terus. Komponen yang penting bagi sebuah motor arus terus ialah komutator yang berputar bersama gegelung segi empat. Okey, berus karbon yang bersentuh dengan komutator adalah tetap pada kedudukannya. Okey, kalau pelajar lihat gambar rajah ini, kita ada, okey, ini adalah berus karbon. Yang X dan Y ni, yang warna hitam ni, ini adalah berus karbon. Okey, ini berus karbon. Okey, mana satu komutator? Ini komutator yang warna merah dan biru ni. Itu adalah komutator. Okey, dan ingat dia nyatakan di sini komutator berputar bersama gegelung segi empat. Ini kita punya gegelung segi empat. Apabila gegelung ni berputar, komutator ni pun akan berputar. Yang statik adalah berus karbon. Okey, dan berus karbon sentiasa bersentuhan dengan komutator. Okey, berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Okey, X menyentuh komutator merah. Berus karbon Y menyentuh separuh komutator biru. Okey, arah arus dalam gegelung mengalir daripada A, B, C, D. Maksudnya ini positif. So, arus akan mengalir daripada sinilah. Masuk ikut A, lalu B, C dan D dan keluar Y lah. Okey, gegelung berputar dalam satu arah dan menyebabkan gegelung tersebut berputarlah. Macam mana nak tahu putaran dia? Kita guna Fleming, hukum tangan kiri Fleming, ataupun kita guna garisan medan lastik yang macam mana kita lukis sebelum ni. Okey, so dapatlah satu arah ke bawah, satu arah ke atas. Okey, ini separuh putaran yang pertama. Maksudnya ketika ini A, B kiri, C, D kanan. Kemudian bila dah berputar, apa berlaku? A, B akan duduk di kanan, C, D kiri. Sama juga, arus tetap mengalir daripada positif ke negatif. So, tetap aliran arus pada laluan yang sama. Okey. So, apa berlaku? Maka, putaran gegelung ni akan kekal pada satu arah yang sama. Okey. Ini separuh putaran pertama, separuh putaran kedua tetap memberi arah yang sama. Okey. So, gegelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang pertama. Maksudnya, dia akan terus kekal berputar dalam satu arah. Faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Yang pertama, kelajuan putaran motor elektrik bertambah apabila? Yang pertama, arus dalam gegelung bertambah. Yang kedua, kekuatan medan magnet bertambah. Okey, medan magnet ni merujuk kepada medan magnet kekal. Yang ketiga, bilangan lilitan gegelung yang digunakan lebih banyak. Maksudnya kita guna, kalau macam tadi gambar rajah tadi, contoh yang ini, kita guna satu gegelung. Maksudnya kalau nak tingkatkan kelajuan dia, kita guna gegelung yang lebih banyak lah. Okey, perbandingan antara motor tanpa berus dan motor berberus. Okey, sesetengah motor elektrik tidak ada komutator dan berus karbon. Okey, motor seperti ini dikenali sebagai motor tanpa berus, brusless motor. Okey, ini ada gambar rajah motor tanpa berus, dia ada magnet dan gegelung sahaja. Okey, motor berberus dia ada komutator. Okey. Okey, dia ada magnet, dia ada gegelung, okey, dia ada berus karbon. Okey.
Okey, motor tanpa berus. Apa persamaan motor tanpa berus dan motor berberus? Terdapat magnet dan gergelung menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Okey, perbezaan dia, okey, untuk tanpa berus dia ada gergelung pegun dan magnet berputar. Okey, untuk motor tanpa berus, magnet yang berputar. Okey, untuk motor berberus, magnet pegun, gergelung berputar. Okey, terbalik Untuk tanpa berus, magnet yang berputar. Untuk motor berberus, gergelung yang berputar. Okey, tiada berus karbon, maka tiada geseran antara berus dan komutator. Okey, untuk yang ini, untuk yang motor berberus, berus karbon bergeser dengan komutator dan mengalami kehausan. Maksudnya ada geseran. Yang ni tiada geseran. Tiada percikan bunga api dari komutator ialah sebab tak ada geseran. Okey, yang ini terdapat percikan bunga api pada komutator. Okey, kesan lain. Bunyi yang lemah maksudnya bunyi perlahan lah semasa motor beroperasi. Bunyi yang kuat. Okey, kenapa bunyi kuat? Sebab ada geseran. Maka menghasilkan satu bunyi yang kuat lah apabila motor beroperasi. Baik, saya rasa itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi, kita teruskan dengan sesi tutorial bersama guru mata pelajaran masing-masing. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.